bumi jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam Jumaat untuk hari ini yang mana tengah bekerja, selamat bekerja. Okay, hari ini seperti biasa kita akan buat live selama 15 minit dekat page Tiram Travel Geri. Hari ini kita akan kongsikanlah satu tajuk, perkongsianlah yang tajuk adab menziarahi orang sakit. Okey, sebelum saya nak masuk kepada tajuk saya ini, saya nak cerita dulu. Office Tiram Travel Geri buat operasi daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Untuk hari Isnin sampai Jumaat kita buka office daripada pukul 9 pagi sampai 5.30 petang. Kalau untuk hari Sabtu kita akan buka half day lah daripada pukul 9 pagi sampai 1 tengah hari. So mana-mana jemaah atau bakal-bakal jemaah yang nak datang ke office untuk nak tahu tentang package umrah, badal haji, kurban akikah dan sebagainya, boleh datang ke pejabat Tiram Travel Geri yang beralamat nombor B12 Bazar Marageri, Jalan Kuala Penderung. Kita bangunan office kita dekat bangunan Bazar Marageri, ataupun kita senang kita cerita selalu kalau jemaah tanya kita akan cakap office kita berada satu bangunan dengan nasi lemak ayam godam. Okey. Perkhidmatan yang Tiram Travel tawarkan, yang Tiram Travel sediakan, perkhidmatan kita Tiram Travel sediakan perkhidmatan package umrah, package pelancongan dalam negara dan luar negara. Tapi kalau untuk package pelancongan ni, sekarang ni untuk package pelancongan kita hanya buka untuk pelancongan dalam negara saja. Untuk luar negara kita boleh buka lagi lah. Kalau pelancongan dalam negara kita ada pergi ke trip pergi ke Langkawi, ke Kelantan, Terengganu, banyaklah kita buat trip dalam negara. Okay, selain package pelancongan, kita juga buat badal haji. Okay, untuk pendaftaran badal haji tahun 2021, tahun 1442 Hijrah sudah dibukalah untuk mana-mana yang nak berminat untuk mendaftar, nak hadiahkan untuk yang tersayang. Okay, untuk badal haji di bawah Tiram Travel berharga 1,700 seorang. Okay, kalau jemaah yang ingin mendaftar untuk badal haji, kita akan minta dua jenis dokumen je. Kita akan minta salinan sijil kematian arwah dengan salinan IC waris. Hai, Assalamualaikum. Okey, selain badal haji, Tiram juga sediakan perkhidmatan kurban dan akikah. Okey, kalau untuk kurban dan akikah ni kita akan buat dekat India lah. Kita akan buat dekat India. Selalunya untuk harga kurban dan akikah satu bahagian 200.5. Lepas tu kita juga buka untuk mana-mana yang berminat untuk jadi wakil dan mutawif Tiram Travel Sdn Bhd. Okey, mana yang berminat untuk jadi wakil dan mutawif ni, kita sediakanlah bengkel mutawif kat sini. Yang mana berminat jadi wakil boleh join bengkel mutawif yang Tiram Travel adakan. Okey. Kalau sebelum ni kalau dekat area wilayah utara, kita selalu buat dekat Sungai Petani, dekat Ipoh. Kalau dekat Perak, kita akan buat dekat Ipoh lah. InsyaAllah kalau ada bengkel mutawif lagi, kita akan war-warkan dekat FB dengan IG. So, mana-mana jemaah yang nak tahu info lebih lanjut tentang aktiviti ataupun package yang Tiram Travel sediakan, aktiviti yang Tiram Travel adakan, boleh follow lah kita punya page Tiram Travel Geri ataupun IG Tiram Travel Geri, ataupun boleh juga subscribe kita punya YouTube channel. Kat sini kita akan selalu update lah info-info yang terkini tentang package umrah, badal haji, kurban dan akikah, tentang bengkel mutawif. Lepas tu kita juga akan update aktiviti yang kita buat. Contoh untuk bulan lepas kita dah buat khusus umrah secara online. Okey.
Untuk perkongsian saya hari ini, tajuknya adab menziarahi orang sakit. Okey. Okey. Kat sini sabda Rasulullah SAW, saya bacakan maksudnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tanggungjawab seorang Muslim kepada Muslim yang lain adalah 5 perkara, iaitu menjawab salam, menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan, memenuhi jemputan dan mendoakan orang yang bersin. Okey, untuk adab menziarahi orang sakit ni dia merupakan salah satu tanggungjawab lah kita sebagai seorang Muslim terhadap Muslim yang lain. Tak kira lah berlainan agama, tak kira lah dia Cina ke, dia Melayu ke, dia India ke, tak kira lah kita boleh menziarahi orang sakit. Okey, adab ketika menziarahi orang sakit, yang pertama menyampaikan kata-kata dan berita yang baik. Okey, kat sini kalau bila kita menyampaikan kata-kata dan berita yang baik ni, bila kita mendoakan si pesakit, kat sini malaikat akan mengaminkan doa apa yang kita ucapkan. So kalau contoh kita doakan pesakit ni semoga cepat sembuh, so nanti malaikat akan aminkanlah apa yang kita doa untuk pesakit. Okey, yang kedua, mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Dekat sini kita waktu kita nak ziarah itu kita berdoa lah supaya si pesakit itu semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Okey, antara doa yang untuk si pesakit yang kita boleh ajarkan lah untuk pesakit ataupun kita boleh mendoakan untuk si pesakit antaranya ni antara doa ni lah. Ya Allah, sihatkanlah sahabatku. Atau kita boleh kata semoga Allah sembuhkan saudara dengan segera. Kat sini kita mendoakanlah kepada orang yang sakit supaya cepat sembuh. Kita mendoakan semoga dia cepat sembuh. Okey, yang ketiga, menjarakkan waktu ziarah orang sakit. Okey, kalau kat sini kenapa kita perlu menjarakkan waktu ziarah orang sakit? Okey, kadang-kadang dalam satu hari tu dia banyak bulan yang ziarah, so kita kalau boleh kita cari gap lah masa. Contoh waktu pagi ni kita tengok dah ada ramai orang yang ziarah, itu kita bolehlah rancang untuk waktu petang. Waktu petang tu kita kena cari masa yang sesuai lah untuk kita ziarah orang sakit. Okey, yang keempat, memberi kata-kata nasihat agar tabah dan sabar. Okay, kat sini bila kita beri nasihat atau agar tabah dan sabar ni, kita beri dia semangat lah untuk kita supaya dia terus tak cepat down. Kadang-kadang bila kita sakit ni kita akan rasa cepat down, kita akan rasa macam sedih. Kat situ bila kita ziarah orang sakit tu kita bolehlah bagi semangat, kata-kata semangat lah, kata-kata nasihat untuk si pesakit supaya dia bila kita bagi nasihat atau semangat ni, kita dalam masa sama kita membantu dia untuk mengurangkan mengurangkan kesakitan dia sebab kita dah bagi dia kata-kata semangat. Okey, yang kelima, bercakap dengan suara yang lemah lembut dan sopan. Kita takkanlah kalau kita nak pergi ziarah orang sakit tu kan kita nak maki-maki kan. So bila kita nak ziarah orang sakit, kita cakap dengan lemah lembut. Okay, bila kita cakap dengan lemah lembut, dengan happy-happy, so dalam kat situ kita boleh bagi aura positif lah dekat si pesakit. Okey, yang keenam, iaitu memendekkan waktu ziarah. Okey, selalu kalau kita ziarah, takkanlah kita nak ziarah sehari kan. So kita bolehlah pendekkan waktu ziarah sebab si pesakit kadang-kadang bila kita dah menggunakan masa dia, kita menggunakan tenaga dia lebih. Sebab bila kita yang sihat ni, tenaga kita tak guna banyak lah sebab kita sihat. Bila sakit ni dia menggunakan tenaga banyak, tenaga bercakap, tenaga macam-macam lah tenaga yang dia guna.
boleh macam boleh memenatkan lah. So kita bagi ruang untuk pesakit untuk rehat. Okey, fadilat beradab ketika ziarah orang sakit. Okay, yang pertama, kita dapat memberi semangat kepada orang sakit. Ni saya cakap tadi, bila kita bagi nasihat dan semangat, ni salah satu cara kita nak kata apa, bagi harapan untuk pesakit supaya dia lagi cepat sembuh. Bagi harapan lah supaya dia tak cepat down, bagi aura positif lah kat dia. Okey, yang kedua, dapat ganjaran pahala daripada Allah. Okay, bila kita menziarahi orang sakit, dekat situ kita dah dapat dah pahala sebab adab menziarahi orang sakit ni dia 5 perkara yang wajib kita lakukan daripada Muslim ke Muslim yang lain. Okay, tanggungjawab Muslim terhadap Muslim yang lain. Okey, yang ketiga, dapat mendoakan kesihatan orang lain. Okey, kat sini bila kita mendoakan kesihatan orang lain, dalam masa yang sama kita pun mendoakan kesihatan kita. Bila contoh ibarat macam kita mendoakan kawan kita, dalam masa yang sama doa tu berbalik-balik pada kita. Macam itulah maksud saya. Okey, yang keempat, dimurahkan rezeki oleh Allah. Okey, yang kelima, mengeratkan silaturahim. Mengeratkan silaturahim ni, contoh dalam kalangan jiran ada yang sakit, kita ziarah jiran. Dekat situ kita bolehlah eratkan silaturahim, kita boleh merapatkanlah hubungan. Okey. Seterusnya saya nak terangkan perkara yang perlu dielakkan sewaktu menziarahi orang sakit. Yang pertama, bercakap terlalu kuat. Okey, kat sini bila kita menziarahi orang sakit, nada intonasi kita kenalah lemah lembut sebab kita terlampau kuat cakap tu kadang menyakitkan telinga orang sakit. Pada dia sakit dia lain, dia sakit lain pula jadinya. So kat situ kita boleh ni lah, kita kalau boleh elakkan lah untuk bercakap terlalu kuat. Okey, yang kedua, melawat terlalu lama. Benda ni pun kita elakkan lah untuk melawat terlalu lama. Kalau boleh kita pendekkan masa untuk kita ziarahi orang sakit. Sebab kita bagi peluang untuk si pesakit untuk berehat lah. Bila kita sakit ni kita memerlukan rehat yang banyak supaya kita cepat sembuh. Okey, yang ketiga, duduk di atas katil pesakit. Yang keempat, memakan minyak wangi terlalu kuat. Yang kelima, elakkan ziarah jika anda tidak sihat. Okey, kat sini kita perlulah elakkan kalau jika kita tidak sihat. Contoh kalau kita demam ke, bila kita ziarah orang sakit, kita bagi apa dah? Kita bagi apa? House virus. Itu kalau kita demam, kita bagi apa? Kalau contoh demam, bagi orang sakit itu. Jadi saya berfirman pun tak ingat. Okey, contohnya kalau ziarah orang sakit, contoh kalau kita sakit, contoh kalau kita demam, kita bagi wabak lah balik contoh. Bila contoh pesakit tu dia sakit ni, bila kita demam, kita bagi demam pula dekat dia. So kalau bila kita sakit, kalau boleh elakkanlah untuk kita ziarah orang sakit. Kalau boleh dalam keadaan kita sihat lah. Okay, tu antara kata adab menziarahi orang sakit yang saya boleh terangkan lah. Kalau macam ada lagi info yang lebih detail, okey. Okey, ni antara adab menziarahi orang sakit yang saya kongsikan dalam live saya untuk hari ini. Kalau kat sini kita boleh tengok menziarahi orang sakit ni merupakan 5 tanggungjawab seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Tak kira lah Muslim sama ada di Islam ke, dia tak Islam ke. Bila kita ziarah orang sakit tu, dia bagi manfaat kepada kita, kita bagi pahala kat kita. Nah, ni kiranya adab menziarahi orang sakit ni merupakan salah satu tanggungjawab kita terhadap
Muslim yang lain lah. Okay, semoga apa yang saya kongsikan tentang adab menziarahi orang sakit dapat memberi info yang berguna, yang bermanfaat kepada yang mana tengah tengok live ni. Jangan lupa like dan share. Ataupun kalau nak tahu tentang package yang Tiram Travel tawarkan, boleh follow kita media sosial yang Tiram Travel ada. Contohnya boleh follow kita punya page Tiram Travel Gerik ataupun IG Tiram Travel Gerik, ataupun boleh juga subscribe kita punya YouTube channel iaitu Tiram Travel Gerik. Dekat sini kita akan bagilah kita akan sentiasa update info-info tentang package yang terbaru, package yang terkini yang Tiram Travel dah buka, yang boleh untuk jemaah daftar, contoh macam badal haji, kurban akikah, package umrah. Lepas tu kita juga akan war-warkan lah kalau macam Tiram Travel mengadakan aktiviti, contohnya kita adakan khusus umrah online, bengkel mutawif, kita akan sentiasa update dekat media sosial Tiram Travel. So boleh follow kita punya page dan IG Tiram Travel Gerik. Okay, sekian saja daripada saya. Semoga memberi manfaat lah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.